Hai guys, Hai. welcome back to Astrid TV. Saya Ahmad Dan saya Alif. untuk projek Pendek Pendek dan dan Sedap. Sedap. Okey. Ah. So untuk anda yang baru saja menonton video kali ini, kita nak recap balik apa tu Pendek dan Sedap projek fasa 1 ni. Betul. Okey, Pendek dan Sedap ni merupakan satu inisiatif daripada Astrid Anak Seni di mana kita telah anjurkan bengkel penulisan cerita pendek yang dibimbing khas oleh Cik Khairun Nazwan Rozi, iaitu pengarah artistik untuk Revolution Stage. So apa agenda kita malam ni, Lip? So, agenda kita malam ni kita nak teruskan dengan pembacaan cerita untuk penulis yang kelima. Bagi anda yang belum tengok yang video-video sebelum ni, ada dekat link description dekat bawah, korang boleh klik dan tonton satu persatu. Dan jangan lupa ada juga video eksklusif daripada Abang Wan sendiri, di mana dia berkongsi ilmu bagaimana nak menulis cerita cerpen, cerita pendek bahagian 1 dan 2. Alright. Okey, Mat. Aku rasa kita tak buang masa lagi. Kita terus berkenalan dengan penulis kita yang kelima, iaitu Nisa. Hello Nisa. Hello. Hai. Hai Nisa, sihat Hai, Lip. Apa khabar tu? Sihat, Alhamdulillah. Terkawal. Okey Nisa, sebelum kita teruskan dengan sesi baca cerita ni, apa kata Nisa kongsikan sikit tajuk ceritanya dan juga dia punya inspirasi di sebalik penulisan cerita yang pendek dan sedap ini. Silakan Nisa. Boleh. Tajuk cerita Nisa adalah Love. L-O-V-E. Dia sebenarnya an acronym. Yes, love tu orang tahu is cinta, kasih sayang kan. But untuk cerita ni, personally dia ada acronym dia, which is love, lessons of valuable experiences. I see, okay. Tak tahu kenapa, korang kena dengar lah dulu cerita dia lepas ni. Alright, okay. Dan untuk inspirasi cerita ni sebenarnya daripada kawan-kawan yang selalu tanya pasal, yang minta relationship advice dengan Nisa. Like they ask me how do I make my relationship work, and I always tell them it's love lah. It's maturity, dan itu yang Nisa cuba sampaikan melalui cerita ni. Itulah inspirasi dia. Dan lagi satu sebab Nisa rasa macam kurang cerita-cerita yang begini. So that's why Nisa challenge begini. Begini macam mana? Dengarlah cerita dia je lagi. Okay, so Lip, So, Nisa pun ready? Ready? Ready. So, let's go. Jom kita dengarkan cerita daripada Nisa dengan tajuknya Love. Love. Lessons of valuable experiences. Ezra mengeleng ke arah jam di dashboard kereta Toyota Datsun. Jam 6.45 petang. Bayang Liana masih tidak kelihatan. Ezra mengeluh. Ezra capai telefon bimbitnya dari tempat pemegang telefon, kemudian membuka game Mobile Legends. Liana mengetuk tingkap kereta Ezra. Dia nampak Ezra sedang kusyuk bermain game. Ezra seperti acuh tak acuh. Matanya masih melekat pada skrin telefon bimbitnya, melayani game. Ezra unlock kereta. Kemudian Liana masuk ke dalam kereta dan mendengus. Asyik main game tu je, tegur Liana dalam nada bersahaja. Asyik kena menunggu lama je. 5 minit lah sangat, balas Ezra. Mata masih lagi tertumpu pada gamenya. Liana rolled her eyes. So nak makan mana? Ezra cepat-cepat tukar topik. You decide. Saya ikut je. Balas Liana dari perkarangan pejabat Liana. Sudah 2 tahun bersama, Liana dan Ezra sudah masak dengan perangai masing-masing. Tapi sejak akhir-akhir ni, hubungan mereka sering tegak. Hal sekecil menentukan tempat makan pun boleh mencetuskan ledakan. Hampir 10 minit Liana dan Ezra berada dalam kereta dalam suasana sunyi. Sangat tegak. Liana bersandar, termenung melihat ke hadapan, zoning out. Cuba menenangkan hati dan meredakan kekusutan minda kerana masih memikirkan hal kerjanya. Banyaknya kerja.
tak pernah habis. Ezra pula cuba menumpukan perhatian pada pemanduan, tetapi dia sangat terganggu dengan kebisuan Liana. 40 minit kemudian, mereka sampai di ruang parkir restoran The Tamarind Springs. Liana terkejut, kemudian berseluruh. Baru dapat payment ke? Ezra sekadar tersenyum dan mengajak Liana untuk keluar dari kereta. Jom, all that waiting makes me really hungry. Hungry, you mean? Liana cuba membetulkan sebutan Ezra. Hangry. Hungry plus angry. Bidas Ezra. Elah. Liana mengejek. Face mask mana? Tak pasal-pasal kena denda RM1,000. Liana mengingatkan Ezra untuk memakai face mask. Kenaikan jumlah kes COVID-19 di Kedah membuatkan Liana lebih berhati-hati walaupun mereka di Kuala Lumpur. Mereka berjalan beriringan, menyusuri laluan ke restoran yang indah dengan sorotan cahaya lampu oren sepanjang jalan. Ezra mahu memimpin tangan Liana. Namun pada masa yang sama, Liana mengeluarkan hand sanitizer-nya. Potong. Bagi memecahkan kesunyian antara mereka, Ezra meminta Liana untuk berdiri di tengah-tengah jalan. Liana pada mulanya enggan. Akhirnya aku pada permintaan Ezra. Ezra merakam beberapa gambar kandid Liana. Hati Ezra berbunga-bunga apabila melihat hasil rakaman fotonya. Dah? Tanya Liana. Dah, balas Ezra dengan senyuman lebar. Liana terus berjalan ke restoran. Ezra di belakangnya masih lagi asyik mengambil foto. Kata tadi hangry. Jomlah cepat. Liana mula rasa impatient. Suasana yang tenang dengan alunan muzik instrumental Nusantara masih lagi tidak mampu menghilangkan rasa tegang antara Ezra dan Liana. Terutamanya Liana yang seperti cacing kepanasan. Ezra pula seakan oblivious. Matanya melekat pada skrin handphone melihat gambar-gambar yang dirakam tadi. Liana menguis makanannya dan sekali-sekala melihat ke arah Ezra yang masih leka dengan handphone. Tanpa sedar, Liana melepaskan keluhan. Food is not good Tanya Ezra. The food is okay, but I've tasted better and cheaper nasi goreng seafood. Ni kedekut seafood, tak padan dengan harga. But this place is aesthetically pleasing. Memang you sukalah tempat-tempat macam ni, komen Liana. Ezra sekadar mengangguk, kemudian menukar topik bercerita tentang plan untuk mengadakan fotografi exhibitionnya yang pertama. Liana mendengar plan Ezra dengan tekun. Dari mula dia kenal Ezra, itulah cita-cita Ezra. Liana menyokong Ezra dan sentiasa menyokong. Ezra rasa lega kerana usahanya untuk meredakan ketegangan antara mereka berhasil. Namun rasa lega tu tidak bertahan lama. Liana mengingatkan Ezra supaya tidak hangat-hangat tahi hayap. Ezra terpukul dengan statement dari Liana. Tapi Ezra tidak mahu melayan perasaan sentaknya. Dia bertanyakan tentang hari Liana pula. Liana berkongsi tentang harinya dengan Ezra. Dan vibe Liana yang acuh tak acuh tadi bertukar 180 darjah apabila dia menceritakan tentang Oman, ketua baru di pejabatnya. Ezra nampak Liana sangat teruja. Mata Liana bersinar-sinar apabila dia bercerita tentang Oman. Lama Ezra tak nampak Liana teruja begitu. Ezra rasa cemburu tiba-tiba. So Oman ni test you lah. Match your dream guy blueprint. Meluncur dari mulut Ezra. Liana yang sedari tadi ringan mulut bercerita pada Ezra terdiam. Damn. Ezra rasa bodoh. Bodoh kerana dia menjolok sarang tebuan. Liana baru nak good mood. Liana bersandar pada kerusi dan menyilang tangan ke dada. Close body position. What are you trying to imply? Tanya Liana serius. Ezra juga serius. Dia menyuap nasi ke dalam mulutnya kemudian mengunyah dengan perlahan. Langsung tidak memandang Liana. You dengar tak I tanya you tadi? Tekan Liana. Liana meneguk air kosong. Ezra akhirnya bersuara.
meminta maaf pada Liana kerana dia terlalu ikutkan perasaan cemburunya apabila melihat Liana teruja bercerita tentang lelaki lain. Akan tetapi Liana sering mudi apabila bersama dengannya. Liana meminta maaf pada Ezra pula dan dia turut memberitahu Ezra bahawa dia juga merasa cemburu dan tidak senang dengan keakraban Ezra dan Vivi. Ezra pula trigger. Vivi tu kawan sekolah you kot. You kenal Vivi lagi lama dari I. Memanglah I rapat dengan Vivi sebab we do a lot of projects together. We work in the same industry. Ezra defensive. Ya, I memang kenal Vivi since high school. Tapi I tak rapat dengan dia sebab dulu dia pernah silang I. Dia tahu I had a crush on this one senior. Dia konon-konon nak tolong I kenal dengan senior tu. Last Vivi couple dengan dia. Backstabber. Liana cuba menahan marah namun gagal. Dia menyambung lagi. And now she could easily take you away from me because you both have been spending so much time together. Ada banyak persamaan lagi. Dua-dua kerja field sama, dua-dua pun suka kucing, dua-dua suka outdoors activity. Korang ni memang lagi sepadan lah. I also don't know why we are still together. Betul lah. Apa orang kata, cat person dengan dog person memang tak boleh ngam. Sebab tu wujud pepatah bagai anjing dengan kucing. Kita ni macam anjing dengan kucing. Liana memuntahkan semuanya. Ezra terdiam. Liana pula rasa lega setelah melepaskan apa yang terbuku di hatinya. Namun, beberapa minit kemudian, perasaan bersalah terbit. She feels that she was way out of line. Ezra menghati gerak tubuh Liana. Dah, lega? Tanya Ezra. Liana mengangguk, avoiding eye contact with Ezra. You pun dah mula suka kucing kan? You sayang Dodi. Dodi pun sayang and manja dengan you. Titan pun dah biasa dengan I. We get along now. Tapi Dodi dengan Titan, they don't get along. Dodi takut dengan Titan. Titan pula gets really high strung when he sees Dodi. Maybe because they don't spend enough time together. Ada je anjing dengan kucing yang boleh get along. Tinggal sama-sama. Where are you going with this? Are you trying to say that kita ni macam Dodi and Titan? Ezra menjengkitkan bahu. Liana diam. Memikirkan tentang apa yang baru diperkatakan oleh Ezra dan dia sebentar tadi. I boleh dengar otak you working like a computer tengah analyse conversation kita tadi. Seluruh Ezra. Liana terasa bodoh. Dramatic in fact. Dia mula sedar apa yang diutarakan Ezra tadi ada banyak benarnya. Liana tewas dengan insecurity-nya selama ni dan tanpa sedar dia telah pun mensabotaj hubungannya dengan Ezra. Liana sering memilih untuk mengeruhkan keadaan. Terlalu ikutkan rasa insecure-nya. 2 minggu berlalu. Ezra dan Liana kian sibuk dengan kerja masing-masing. Ezra lebih banyak menghabiskan masa dengan Vivi kerana tuntutan kerja. Begitu juga dengan Liana yang kian akrab dengan Oman yang mempunyai agenda tersendiri. Rutin makan malam mereka juga sudah diabaikan. Mereka jarang berkomunikasi. Mesej dibalas lambat, panggilan telefon tidak dijawab. Dan sekali-sekala apabila mereka video call antara satu sama lain, ia sama ada akan berakhir dengan pergaduhan atau salah seorang sedang mudi. Ezra mula meluahkan dan menceritakan masalah hubungannya pada Vivi yang setia mendengar dan selalu memberikan nasihat. Kadang-kala Ezra merasakan apa yang dikatakan oleh Liana tentang keserasian antara Ezra dan Vivi itu semuanya benar. Mungkin lebih mudah untuk bersama dengan seseorang yang memiliki lebih banyak persamaan dengan kurang fiction. Setiap kali terdetik rasa seperti itu, di hatinya Ezra cepat-cepat tepis. Liana is still the one. Dia masih belum putus asa dengan hubungan mereka.
Liana pula sangat mengagumi Oman yang dia anggap sebagai mentor. Tanpa sedar, dia mula membandingkan Ezra dengan Oman. Ya, Oman memiliki banyak ciri-ciri lelaki idamannya, tetapi berdasarkan pengalaman lepas, hubungan dengan lelaki yang memiliki ciri idamannya tak pernah bertahan lama. Ezra, on the other hand, langsung tak menepati kriteria. Tetapi Ezra lah yang sering berusaha membuat Liana rasa bahagia. Jadi Liana sangat jelas dengan perasaan sayangnya pada Ezra. Yang menjejaskan hubungan mereka adalah kerana Liana yang sering tewas dengan rasa insecure-nya dan sikap Ezra yang mengambil ringan semua perkara, yang membuatkan Liana rasa uncertain. Vivi turut rasa terkesan melihat keadaan Ezra yang semakin bercelaru sehingga mengganggu fokus kerja serta persiapan fotografi exhibitionnya. Vivi bertindak memeriksa latar belakang Oman melalui media sosial dan dari situ Vivi berjaya mengorek rekod buruk Oman melalui kawannya yang pernah bekerja dengan Oman. Vivi memberitahu Ezra tentang Oman yang memiliki rekod sexual harassment di tempat kerja lamanya dan menunjukkan segala screenshot perbualan serta rekod-rekod rasmi yang membuktikan kesalahan-kesalahan Oman. Ezra panas hati. Dia cuba menghubungi Liana berkali-kali dan akhirnya panggilannya di-reject. Ezra terus capai kunci keretanya dan pergi ke pejabat Liana. Dan sewaktu Ezra tiba, jam menunjukkan 5.21 petang. Dia tidak betah lagi menunggu hingga jam 6 petang waktu Liana habis bekerja. Jadi dia terus-terusan menghubungi Liana dan selepas 6 panggilan, akhirnya Liana menjawab. Belum sempat Liana menyapa, Ezra terus meminta Liana untuk turun ke tempat parking. I'm in a meeting. I can't. Now, Liana, I tunggu you dekat tempat biasa. Belum sempat Liana membalas, Ezra telah pun mematikan. Liana merasa berdebar. Liana meminta diri untuk turun. Oman yang duduk di sebelah Liana dapat menangkap perbualan Liana dan Ezra. Lagak seperti seorang lelaki beriman menawarkan diri untuk menemani Liana. Liana yang sedang kusut membiarkan Oman mengikutnya. Ezra nampak kelibat Liana berjalan ke arahnya dan dia dibuntuti seorang lelaki berbadan tegap, tinggi lampai dan berpakaian kemas. Itu pasti Oman dan sangkaannya tepat. Why are you here? Tanya Liana sebaik menghampiri Ezra yang sedang bersandar pada Toyota Datsun. I'm here to warn you about this man right here. Ezra menuding jari ke arah Oman. Liana meminta Ezra untuk pergi dari situ dan bertenang terlebih dahulu kerana dia dapat merasakan kemarahan Ezra yang meluap-luap. Ezra enggan dan meminta Liana untuk pulang bersama. Ezra memberitahu Liana tentang rekod buruk Oman, tetapi Liana menuduh Ezra terlalu cemburu dan sengaja mereka cerita. Liana menolak cerita tersebut sekeras-kerasnya apabila Ezra memberitahunya bahawa Vivi yang menjumpai rekod tersebut. Liana turut naik angin dan menuduh Vivi sebagai batu api yang cuba mensabotaj hubungan mereka berdua dengan memfitnah Oman. Oman cuba menjadi hero dan tak semena-mena sebiji pelumbuk singgah ke wajahnya dan dia jatuh ke lantai. Namun Oman tidak bingkas bangun untuk membalas tumbukan Ezra kerana dia mahu Liana melihatnya sebagai seorang budiman supaya Liana tidak mempercayai cerita Ezra. Semuanya berlaku dalam sekelip mata. Liana menolak tubuh Ezra dan terus berlalu dari situ diikuti Oman. 2 minggu lagi berlalu. Kali ini tanpa sebarang kabar berita. Liana dan Ezra langsung tidak berhubung, tetap dengan ibu masing-masing. Sehingga satu hari, sewaktu di rumah, Titan, anjing kesayangan Liana, memijak handphone Liana yang berada di atas sofa. Secara tidak sengaja mendial video call Ezra. Ezra yang juga berada di rumah terkejut melihat nama Liana tertera di skrin handphonenya. Hatinya berdebar. Tapak tangannya tiba-tiba berpeluh. Ezra menekan butang hijau di skrin handphone, namun bukan wajah Liana yang keluar di skrin, tetapi si Titan yang sedang menghidu-hidu skrin handphone Liana. Beberapa saat kemudian terdengar suara Liana yang kedengaran agak panik.
Titan terfoot dialed you. Liana cuba untuk tampil bersahaja walhal jantungnya berdegup pantas. Titan pun reti rindu I, seluruh Ezra. Liana rolled her eyes. Hati Ezra berbunga-bunga kerana dia sangat merindui Liana. Dodi mana? Tanya Liana. Ezra memanggil Dodi, kemudian menghalakan skrin handphone pada Dodi yang sedang bermain di ruangannya. Liana bercakap dengan Dodi dalam nada yang animated. Ezra tersenyum melihat getah Liana. Dodi misses you too. Liana terdiam apabila Ezra berkata sedemikian. Kemudian mengalihkan perhatiannya pada Titan. Meminta Titan menyapa Dodi. Sampai bila nak macam ni? Tanya Ezra. You tell me. Liana mengelak. Ezra mengeluh. Dia menukar topik dengan memberitahu Liana bahawa dia akan ke Sampurna selama seminggu kerana ada klien yang mahu melakukan penggambaran di sana dan Ezra juga diberi kebenaran untuk menggunakan foto-foto di sana dalam exhibition. Sorry. Ezra mengeluh. Dia menukar topik dengan memberitahu Liana bahawa dia akan ke Sampurna selama seminggu kerana ada klien yang mahu melakukan penggambaran di sana dan Ezra juga diberi kebenaran untuk menggunakan foto-foto di sana dalam exhibitionnya nanti. Liana skeptikal dan merasakan tidak wajar untuk Ezra ke Sampurna yang terletak di kepulauan negeri Sabah kerana kes COVID-19 makin meningkat dan terdapat kluster penjara serta kluster pilihan raya kecil di Sabah yang menyumbang kepada kenaikan kes menyeluruh. Ezra menyatakan bahawa segala persiapan telah dilakukan dan mereka akan sangat berhati-hati di sana. Liana akhirnya akur. Dodi tinggal dengan siapa? Tanya Liana. You? Ezra mengusik. Tiba-tiba Titan melompat ke atas Liana dan mula menjilat bahu Liana. Liana panik. I don't think I'm ready to handle Titan and Dodi at the same time. Liana membalas dengan wajah yang berkerut. Ezra hanya mampu ketawa. Sunyi tiba-tiba. Liana mengusap-ngusap Titan, mengelak dari bertentangan mata dengan Ezra yang sedang memerhatinya dengan Titan. Pukul 4.30 I'll pick you up. Pukul 4.30 I'll pick you and Titan up. Kita pergi park, jalan-jalan ambil angin. Ezra mencuba nasib. Liana terkejut mendengar pelawaan Ezra. Belum sempat Liana menolak, Ezra membuka mulut, meminta Liana untuk berlapang dada dan memberikan satu lagi peluang untuk mereka. Petang itu, mereka keluar bersama. Ezra berharap dapat membuatkan Titan dan Dodi jadi makin serasi dan usahanya itu berjaya. Melihat keserasian Titan dan Dodi, Liana merasakan satu harapan baru muncul bagi hubungannya dengan Ezra. Titan dan Dodi have gotten along well. Mematahkan hujah Liana sebelum ini yang merasakan anjing dan kucing tidak boleh berdamai dan bersama. The end. Habis. Yeay! Habis juga cerita. Love. Satu lagi cerita yang membuatkan kita mengeluh panjang. Nisa, this is very good. Best, sangat suka. Tak, personally aku suka lah. Sebab ending dia punya ayat tu kan, dia cakap sebenarnya anjing dan kucing ni boleh berdamai dan bersama. So benda ni sebenarnya dah apa orang kata, dah cantas pemikiran kita yang selama ni rasa macam bagai anjing dan kucing ni macam tak betul pula kan dengan cerita ni. Tapi whatever it is, ini cerita kan. So good job Nisa. Selain tu Ahmad rasa cerita dia macam kena dengan situasi sekarang. Dia guna sekarang punya timeline, as in ada COVID punya case, and then dia punya hubungan ni sangat matured lah bagi aku. At the same time, kadang-kadang macam
kita tak tahu sekecil-kecil benda tu pun boleh kadang-kadang settlekan masalah hubungan antara lelaki dengan perempuan tu kan. Gitu. Aku jadi Dr. Love pula. Bestnya. Thank you Ahmad for that feedback sebab memang itulah tujuan. Memang that's one of the objective bila Nisa tulis cerita ni. Sebab macam banyak dengar orang cerita susahnya relationship ni lah apa semua, and I always get people to come to yang datang and tanya macam how do I make my relationship and tapai work work. So inilah benarnya dia macam it's the choices that you make in that relationship. Thank you Nisa. Alif, ada bagi aku apa yang aku dah lupa dah hilang. Okay, bagi aku dia untuk Ezra dengan Liana ni, dia untuk cerita yang short pendek ni dia menggambarkan tentang fasa dalam perhubungan. Okay? Fasa dalam perhubungan yang mungkin dia nak retak. So dua-dua ni macam berbelah bagi dan ego masing-masing dalam perhubungan. Tapi disebabkan ada satu benda, haiwan peliharaan masing-masing kan, dan juga kawan-kawan yang at the same time dia punya kematangan tu. Ya betul. So matangnya diorang dua. Mungkin aku punya kucing akan berjumpa dengan anjing tak. Tak ada, kau tak tahulah kan, tak tahu Nisa. But anyway, it's a good short story. Yes. It's a good story. So continue writing. Aku rasa kita ada pelbagai genre lah untuk kita punya penulis. Ada yang psycho dan sebagainya. Ini yang love kan. Aku rasa yang love, yang betul-betul love lah. Ada love pasal nenek dan sebagainya. Betul. So seterusnya untuk last soalan kita. Aku akan tengok soalan. Okay, soalannya, apa cabaran bagi Nisa untuk buatkan cerita ni jadi short story lah. Sebab cerita ni kalau ikutkan macam nampak macam panjang kan, dia boleh panjang lagi tapi dia jadi macam yang macam cabaran dan apa yang membuatkan Nisa boleh pendekkan cerita ni. Bukan saja pendek, malah sedap. Nak tahu tak, the truth is the first draft Nisa tulis daripada exposition kan, permulaan, and tak sampai rising action juga baru, tak masuk climax lagi, it was already like 7 pages. Sebab tu aku jadi noya tak nak tulis. Kan, korang tahu, you guys were with me masa yang dramatic draft tu kan, panjang gila, and Abang Wan cakap banyak drama. So of course conversation dia banyak sampai dia menghalang Nisa untuk sambung menulis. Sebab Nisa rasa insecure, cerita Nisa macam panjang sangat, dia tak pendek dan sedap buat kata Ahmad kan. So macam so lama Nisa peram, and then Nisa banyak berborak dengan orang, kan, borak dengan buddy Nisa, Azwan, and then tanya Alip juga. Lepas tu bila Nisa rasa macam tak sure, tak clear, tanya Abang Wan, and then I talk to a lot of people lah. So macam bercerita kan, I tak tunjuk dramatic draft I, tapi bila bercerita tu and bila tengok reaction orang macam berjela lah. So I ambil lah feedback tu, dan for the past 2 days ni macam cubalah. And Abang Wan punya note dekat Nisa adalah satu je, dia cakap jangan overthink, tulis je. So to be honest, apa yang Nisa tulis ni sangat lain daripada dramatic draft yang Nisa buat. So tapi to be honest, I'm also happy with it lah, sebab macam thank you good job Nisa. Tanya. So we are looking forward tengok aku cakap English. We are looking forward for the next contestant untuk kita punya penulis yang ke-6. Betul. So nak tahu siapa, kita akan sharekan nanti. Tapi apa-apa pun, terima kasih Nisa. So, thank you Nisa. Terima kasih kerana sudi join projek ni. Anak saya ni. Okay. So bye. So bagi siapa yang belum subscribe dan belum turn on notification, bolehlah berbuat demikian untuk melihat video yang seterusnya. Yes. Okay? Anda boleh klik juga ke video-video yang lain untuk ikuti cerita yang telah kita kongsikan. Sebelum kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Annyeong. Gitu. Tak habis-habis annyeong tu. Cerita tadi okey. Ada anjing kucing tu okey, seronok sangat. Dia macam aku kucing kau anjing. Dah. Okey.